Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar para pelajar? Kita terus dengan sesi persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Pertama, kita lihat soalan ini. Huraikan pelaksanaan tanzimat oleh Kerajaan Uthmaniyah untuk mengembalikan zaman kegemilangannya pada abad ke-19. Dalam soalan, seperti biasa, pertama kita kena fahamkan tugasannya, iaitu menghuraikan. Kita nak huraikan apa? Kita nak menghuraikan tentang pelaksanaan tanzimat. Itu adalah kendak soalan. Siapa yang melaksanakan tanzimat ini? Iaitu Kerajaan Uthmaniyah. Sebagai latar tempatnya, Kerajaan Uthmaniyah untuk mengembalikan zaman kegemilangannya pada abad ke-19. Itu adalah latar masa. Kita nak mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan tanzimat itu dilaksanakan oleh Kerajaan Uthmaniyah yang perlu kita huraikan. Jadi, teruskan bersama saya, Suka Sensei. Untuk menjelaskan pelaksanaan tanzimat, kita perlu memahami latar belakang Kerajaan Uthmaniyah. Dari segi maksudnya, tanzimat itu berasal daripada perkataan Arab, iaitu tanzim, yang bermaksud mengatur, menyusun dan memperbaiki. Atur, susun, baiki. Itu adalah tanzim. Okay. Jadi tanzimat itu sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan kerajaan daripada kelemahan sistem pemerintahan dan pentadbiran, serta memberi fokus kepada rakyat yang beragama Kristian, supaya golongan ini tidak mendapat naungan daripada kuasa luar, iaitu kuasa barat, yang tidak puas hati dengan undang-undang ataupun hukuman yang dilaksanakan kepada warga negara Uthmaniyah yang murtad setelah memeluk Islam. Itu isu yang berlaku. Jadi tanzimat ini adalah satu usaha untuk membuat pembaruan ataupun reformasi, supaya kuasa barat tidak menentang Kerajaan Uthmaniyah. Itu yang usaha yang dibuat oleh Khalifah Uthmaniyah untuk memperbaiki keadaan itu. Jadi tanzimat ini dijalankan pada masa ini disebabkan tekanan luar yang berlaku secara berterusan, khususnya British, Perancis dan juga Rusia ke atas Kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi mereka perlu buat sesuatu, jadi mereka telah melaksanakan apa yang dikatakan sebagai tanzimat ataupun reformasi ataupun pembaruan. Dan ini berlaku antara 1839 hingga 1876. Dan juga 1893 hingga 1856. Dalam dua tanzimat, melalui dua piagam yang cuba dibuat oleh Khalifah Uthmaniyah pada waktu itu, iaitu Sultan Abdul Hamid Al-Majid dan juga Sultan Mahmud kedua, yang telah mempelopori gerakan ataupun pembaruan ini, seperti melalui piagam Hati Al-Gulhani dan juga Hati Humayun. Jadi dua perkara ini berlaku dalam program reformasi ataupun pembaruan yang cuba dibuat oleh kerajaan pemimpin Khalifah Uthmaniyah yang akhir, untuk mengembalikan semula kegemilangan Kerajaan Uthmaniyah seperti sebelumnya. Jadi dalam usaha kuasa-kuasa Kerajaan Uthmaniyah ini untuk mengembalikan kegemilangannya, jadi mereka telah memperkenalkan apa dikatakan sebagai tanzimat. Jadi kita perlu faham apa dikatakan tanzimat itu. Jadi tujuan tanzimat ini ataupun reformation ataupun reformasi ataupun pembaruan adalah untuk membaiki sistem pemerintahan dan pentadbiran Kerajaan Uthmaniyah di ujung pemerintahan mereka. Satu. Kedua, untuk memperbaiki sistem pemerintahan melalui pelaksanaan undang-undang syariah dan juga undang-undang negara, supaya pemerintah tidak memerintah dengan sewenang-wenangnya. Sebab itu adalah satu perkara yang dianggap sebagai yang membawa kepada kelemahan sistem pemerintahan dan pentadbiran sedia ada. Jadi mereka nak ubah, mereka nak buat pembaruan terhadap perubahan itu. Ketiga, sistem yang teratur juga telah diwujudkan. Yang keempat, untuk membaiki fokus kepada masyarakat Kristian supaya mereka diberi keistimewaan beragama memegang jawatan dalam sektor kerajaan. Sebab mereka nak menarik sokongan barat. Jadi mereka perlu memberi peluang kepada golongan Kristian ini untuk terlibat dalam pemerintahan dan pentadbiran Kerajaan Turki Uthmaniyah selepas ini.
Jadi masyarakat Kristian diberi kebebasan dalam aspek beragama dan juga tidak ada paksaan dalam beragama serta mengamalkan kebudayaan masing-masing. Jadi orang Kristian juga boleh memohon jawatan di sektor awam. Okey, itu yang berlaku. Itulah yang menjadi tujuan pelaksanaan tanzimat ini. Jadi oleh itu pihak pemerintah Kerajaan Osmania cuba membaiki kelemahan-kelemahan yang menutup ruang kepada kuasa-kuasa luar untuk campur tangan dalam kerajaan dan seterusnya menggugat keamanan dan kestabilan negara Turki. Jadi mereka nak menarik sokongan barat. Ini sebab tu dilaksanakan tanzimat ini. Jadi ini untuk mengelakkan warga beragama Kristian ini mencari naungan, sokongan, perlindungan daripada kuasa-kuasa barat seperti British, Perancis dan juga Rusia, dan juga untuk mengelakkan campur tangan negara Eropah ke atas pentadbiran Turki Osmania. Jadi kuasa-kuasa barat ini memang sentiasa mengintai, mencari peluang untuk menghasut campur tangan dalam hal pentadbiran Turki. Jadi inilah satu cara. Jadi tujuan tanzimat itu dilakukan adalah untuk menghalang usaha-usaha barat untuk campur tangan dalam pemerintahan Turki dan supaya Turki dapat mendapat sokongan mereka dan dapat menjalankan pentadbiran dalam erti kata yang dikatakan sebagai pentadbiran cara barat untuk memodernkan sistem pentadbiran Turki dan sebagainya. Seterusnya tindakan Sultan Mahmud II dalam usahanya untuk memodernkan Turki Osmania melalui apa dikatakan sebagai tanzimat. Langkah yang pertama dibuat oleh Sultan Mahmud II adalah memodernkan ketenteraan dan menghapuskan tentera Janissary, iaitu tentera elit Turki yang terdiri daripada berbagai bangsa, anak-anak yatim yang telah diislamkan, dididik untuk akhirnya menjadi tentera elit bagi kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu. Dalam usaha untuk memodernkan tentera Uthmaniyah ini, sekolah tentera telah dibentuk untuk memberi latihan ketenteraan kepada pegawai-pegawai mengikut sistem ketenteraan barat, iaitu Eropah. Jadi Syar al-Islam misalnya diwujudkan sebagai pemegang kuasa yang terdiri daripada undang-undang syariah dan juga sekular. Jadi pembaruan yang juga dibuat bukan hanya dalam bidang pendidikan, mereka juga membuat pembaruan dalam bidang bukan hanya dalam bidang tentera tapi juga membuat pembaruan dalam bidang pendidikan dengan melakukan reformasi pendidikan, di mana madrasah dibina dengan banyak dan meluas. Itu juga sekolah-sekolah ketenteraan, sekolah teknik dan juga sekolah perubatan seperti mana dibuat oleh barat. Jadi memodernkan bidang tentera dan seterusnya meningkatkan sekolah ketenteraan dan menubuhkan pasukan Nizam Al-Kandid juga satu usaha untuk memodernkan tentera dan juga pendidikan di Turki. Jadi pembaruan dan bidang pentadbiran dan perundangan juga dilakukan. Semua ini jika kita lihat, Sultan Mahmud II ini menyedari akan kelemahan bidang tentera, pentadbiran dan pendidikan negara. Jadi mereka baginda telah mengambil tindakan untuk mengubah keadaan itu melalui satu program yang dipanggil tanzimat ini. Untuk membawa pemodenan, perubahan, pembaruan kepada pentadbiran, perundangan dan juga pendidikan. Tanzimat ini dilaksanakan melalui Piagam Hati Syarif Gulhani pada tahun 1839 Masihi. Piagam ini menjelaskan perlunya kepada sebuah peraturan yang lengkap, di mana pada permulaan Kerajaan Uthmaniyah, syariat dan undang-undang negara dipatuhi. Kesannya Kerajaan Uthmaniyah mencapai kegemilangannya. Jadi apabila kerajaan atau pemimpin tidak mematuhi syariat dan undang-undang, maka negara akan hancur. Jadi kandungan pertama dalam Hati Syarif Gulhani ini itu berkaitan dengan jaminan keselamatan nyawa, kehormatan dan harta benda, di mana seseorang yang dituduh akan diadili mengikut syariat Islam dan hukuman tidak akan dijatuhkan kecuali selepas perbicaraan dan pemeriksaan dilaksanakan. Kedua, dalam kandungan pertama ini menjelaskan hak milik terhadap harta dijamin dan setiap-tiap orang mempunyai kebebasan terhadap harta yang dimilikinya. Jadi harta penjenayah juga tidak dihapuskan. Ini seperti mana undang-undang yang diperkenalkan oleh undang-undang barat. Jadi pelaksanaan terhadap kehormatan seseorang juga tidak dibolehkan. Pelanggaran terhadap kehormatan seseorang juga tidak dibolehkan. Jadi hak milik harta dan keluarga penjenayah tidak terhapus. Ini membawa kepada jaminan untuk semua rakyat Uthmaniyah tanpa mengira agama dan mazhab. Itu adalah kandungan pertama dalam Hati Syarif Gulhani.
yang dibentuk pada tahun 1839. Perkara yang kedua dalam Hati Syarif Al-Gohani ini adalah berkaitan dengan sistem cukai, di mana kerajaan menubuhkan sistem pungutan dan agihan cukai yang tetap dan adil. Cukai pertanian dan kerahan tenaga serta percukaian yang sewenang-wenangnya akan dihentikan. Dan hasil daripada cukai digunakan untuk melengkapkan keperluan ketenteraan dan hasil belanjawan lain untuk kepentingan rakyat dan negara. Jadi sebelum ini, pungutan sebelum ini secara monopoli telah dihapuskan. Jadi ini dan juga kutipan juga berdasarkan harta yang dimiliki dan juga kemampuan seseorang. Ini dua perkara penting yang berkaitan dengan piagam Hati Syarif Gohani pada tahun 1839. Perkara yang ketiga terdapat dalam Hati Syarif Al-Gohani ini adalah berkaitan dengan apa dikatakan sebagai mewujudkan satu sistem yang teratur dalam pemilihan tentera untuk menjamin keadilan, khasnya dalam sistem kerahan, latihan dan sebagainya. Jadi sistem pemilihan secara paksa masih tidak mampu memenuhi keperluan. Oleh itu, perlindungan tidak dapat diberikan secara maksimum apabila berlaku rusuhan. Ini akan menyebabkan kerosakan dalam tanaman, perdagangan dan sebagainya. Oleh itu, pemilihan tentera mengikut pusingan, iaitu mengikut pusingan pertama antara 4 hingga 5 tahun. Kerajaan juga menjedari tentang kepentingan melancarkan piagam Hati Syarif Gohani ini. Contohnya sejak 150 tahun pelbagai penyelewengan berlaku dan musibah daripada keadaan itu melanda kerajaan Uthmaniyah. Jadi bagi mereka bila negara ditadbir dengan adil, mementingkan kebajikan rakyat, negara akan mencapai satu tahap kegemilangan, aman, damai serta zaman kegemilangan kerajaan Turki Uthmaniyah dapat dikembalikan. Ini perkara ketiga yang terdapat dalam Hati Syarif Al-Gohani. Langkah seterusnya dalam Tanzimat adalah melancarkan piagam Hati Ai-Humayun pada 1 Februari 1856. Dalam Hati Ai-Humayun ini, yang pertama berkaitan dengan keistimewaan yang diberikan kepada masyarakat Kristian dan lain-lain disahkan. Jadi bahawa semua jaminan yang ditentukan oleh Hati Syarif Gohani yang bersesuaian dengan daftar Tanzimat adalah disahkan dalam Hati Ai-Humayun. Jadi sekiranya terdapat diskriminasi disebabkan oleh faktor agama, bangsa dan juga bahasa, ianya akan dihapuskan. Ianya akan dihapuskan. Itu perkara pertama yang terdapat dalam Hati Ai-Humayun. Kandungan yang kedua pula berkaitan dengan mereka boleh mendirikan sekolah-sekolah persendirian, di mana masyarakat Kristian dan bukan Islam dibenarkan untuk menganut mana-mana agama dengan bebas dan tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama layak memohon dan menyandang jawatan awam, memasuki sekolah awam dan juga tentera. Jadi konflik jika ada antara rakyat yang berlainan agama, ia akan diselesaikan oleh mahkamah campuran. Jadi prosedur mahkamah dibuka kepada masyarakat umum. Itu isi kandungan kedua berkaitan dengan piagam Hati Ai-Humayun. Dan panduan yang ketiga dalam Hati Ai-Humayun pula menjelaskan tentang pembaruan aspek polisi keuangan. Pembaruan dari segi polisi keuangan dan juga pembaruan dari segi di mana menggalakkan bank-bank menubuhkan dana dan mengadakan kemudahan infrastruktur untuk memajukan Uthmaniyah. Jadi untuk mencapai tujuan ini, mereka mendapat bantuan modal daripada negara-negara Eropah. Itulah tujuan, antara tujuan dibuat Tanzimat ini adalah untuk menarik sokongan Barat kepada kerajaan Uthmaniyah. Jadi perkara yang akhir yang kita lihat berkaitan dengan piagam Hati Ai-Humayun ini adalah reformasi perundangan. Lahirnya undang-undang baru seperti kanun kesiasaan, kanun perniagaan dan perdagangan laut, mahkamah baru yang diwujudkan seperti mahkamah perdagangan, mahkamah campuran, mahkamah sivil dan jenayah. Semua ini mengambil contoh daripada Barat. Supaya mereka berharap dapat sokongan daripada Barat. Kesimpulan yang boleh kita buat daripada tajuk yang kita bincangkan hari ini. Tanzimat ataupun pembaruan ataupun reformasi dilaksanakan untuk memastikan kelangsungan kerajaan Uthmaniyah dalam usaha khalifah-khalifah akhir Uthmaniyah itu untuk mengembalikan kegemilangan kerajaan Uthmaniyah. Namun kalau kita lihat, pelaksanaan Tanzimat ini tidak berjaya menghalang ancaman kuasa-kuasa Barat ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah ataupun ke atas kerajaan pusat Uthmaniyah
di di Ankara ataupun Istanbul. Ini disebabkan perbaruan yang berlaku tidak berjaya memupuk nilai-nilai Islam, malah sebaliknya nilai-nilai sekular menjadi dukungan, menjadi perkara yang menjadi sesuatu yang berkembang, menjadi sekular yang berkembang dengan pesat. Jadi situasi ini akhirnya menyaksikan penguasaan pihak yang pro barat dan pendukung kepada nilai-nilai sekulisme dalam kerajaan Uthmaniyah, yang akhirnya menjadikan Turki sebuah republik yang sekular ataupun mengikut acuan barat sepenuhnya dengan mengenepikan dan tidak lagi menggunakan undang-undang Islam sebagai dasar kepada pemerintahan mereka. Jadi sahaja kita akan sambung lagi dalam siri-siri akan datang. Jumpa lagi, terus ulang kaji. Selamat bersedialah untuk menghadapi peperiksaan pada hujung bulan nanti. Pada hujung bulan 10 nanti, kita jumpa lagi di siri yang lain. Selamat berjaya.